Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, berjumpa kita lagi dalam kelas PDPR Sains tahun 6. Okey, kita dah belajar sebelum ni berkenaan dengan pengawitan. Ada 11 jenis kaedah pengawitan. Okey, sebelum tu cikgu berharap murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat lah dan terhindar daripada pandemik COVID-19. Kita berdoa agar pandemik ni dapat berakhir dengan cepat supaya kita dapat bersemuka Baik, untuk minggu ni cikgu akan fokuskan pada tajuk baru iaitu bahan buangan. Minggu lepas tajuk akhir awak pun dah buat amali pengawitan. Minggu ni kita akan masuk ke unit 9 Baik, sebelum itu cikgu nak kamu dengar dulu objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu 9.1, di mana kamu akan mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis-jenis bahan melalui bahan sekitaran dan pelbagai media seperti kaca, kertas, plastik, logam, sisa toksid, sisa makanan dan juga bahan buangan Kemudian kita akan memahami maksud bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi Kita akan tengok apa maksud dia. Baik, cuba lihat gambar di sebelah. Okey, gambar di sebelah menunjukkan sekitaran yang berada di bilik darjah Okey, cuba tengok gambar ni. Yang pertama, apa dia buat? Dia membersihkan bilik darjah. Yang kedua, restoran makanan segera. Apa dia buat? Dia buang semua makanan ke dalam ataupun sisa makanan ke dalam tong sampah. Kalau awak pernah pergi McDonald pun dah macam ni dia dah sediakan tong sampah dalam tempat makan tu lah. Kemudian berkelah di tepi pantai, sampah pun buang dalam tong sampah. Baik, apa budaya yang diamalkan oleh mereka? Apa budaya dia? Daripada gambar ni awak boleh tahu apa budaya dia. Ya, betul, menjaga kebersihan persekitaran. Baik. Okey, kenali bahan buangan. Setiap hari kita membuang sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Tahukah kamu apakah maksud bahan buangan? Apa maksud bahan buangan? Apa maksud bahan buangan? Macam-macam bahan buangan ni. Ada sisa makanan, lebihan makanan tu awak makan kulit-kulit bawang, tulang-tulang ikan, tulang ayam, nasi. Kemudian ada plastik, beg-beg plastik, tin-tin minuman, kertas dan macam-macam lagi. Semua ni adalah bahan buangan. Okey, maksud bahan buangan. Okey, bahan buangan boleh dikategorikan sebagai mengikut jenis-jenis dia Okey, maksud bahan buangan tadi, bahan yang tidak digunakan lagi dan perlu dilupuskan. Itu adalah bahan buangan, bahan yang tidak digunakan. Bahan yang tidak lagi digunakan. Okey, bahan buangan boleh dikategorikan mengikut jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis bahan buangan yang perlu awak tahu Kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah bahan buangan jenis plastik. Bahan buangan plastik terdiri daripada bahan sintetik, pembungkus makanan, botol, air mineral dan bekas-bekas yang diperbuat daripada plastik. Itu adalah bahan buangan jenis plastik. Bahan buangan jenis logam pula. Yang kedua jenis logam. Bahan buangan seperti besi buruk, tin aluminium dan tin susu adalah contoh bahan buangan jenis logam. Kalau awak tengokkan ni simbol apa ni? Ni simbol apa? Simbol kitar semula.
simbol kitar semula. Dah lama kita gunakan simbol ni, simbol kitar semula. Kalau awak tengok warna tong ni, ini adalah tong kitar semula. Kalau warna oranye, boleh masukkan bahan buangan jenis logam dan plastik. Kalau warna oranye, boleh ingat warna oranye. Pernah ada? Ya? Oranye, logam dan plastik. Okey, kita tengok jenis yang ketiga. Bahan buangan jenis yang ketiga adalah jenis kaca. Kaca ni terdiri daripada botol-botol kaca macam botol kicap, botol sos, balang-balang kaca, ataupun cawan-cawan kaca. Semualah peralatan rumah yang diperbuat daripada kaca. Kalau awak tengok ni tong hitam, hitam atau coklat, selalunya coklat untuk kaca, coklat. Ni kadang-kadang dia tukar coklat kepada warna hitam. Selalunya coklat dan hitam adalah untuk kaca. Tong kita semula kalau awak perasan. Sebab itulah kita digalakkan kalau nak buang sampah, asingkan dulu ikut jenis-jenis dia. Baik. Yang keempat adalah kertas. Kertas iaitu bahan seperti surat khabar lama, majalah-majalah, buku-buku ataupun kotak-kotak. Itu semua adalah bahan buangan jenis kertas. Sampul-sampul surat, bahan buangan jenis kertas. Dan bahan-bahan buangan jenis kertas ni dibuang dalam tong berwarna biru. Pernah dengar tak lagu kita semula? Coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingga dan plastik juga. Pernah dengar coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk warna jingga dan juga plastik. Itu kod warna lah. Kod warna untuk tong sampah kitar semula. Baik, seterusnya kita pergi yang kelima. Kelima, sisa makanan. Jenis sisa makanan yang kelima adalah jenis bahan buangan yang kelima adalah sisa makanan. Sisa makanan macam tulang-tulang, nasi-nasi lebihan, nasi yang dah basi, kulit buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang telah basi, semua ialah bahan buangan jenis sisa makanan. Dibuang di dalam tong berwarna hijau. Dibuang dalam tong berwarna hijau. Baik, faham Jadi ada berapa warna tong? Ada 4. Ada 4. Plastik dan logam warna jingga, kertas warna biru, kaca warna coklat ataupun hitam, sisa makanan warna hijau. Itu warna-warna kod untuk tong kita semula. Okey, dan yang terakhir seterusnya adalah bahan kumuh dan bahan tinja. Yang ni tidak perlu buang dalam tong kita semula. Dia ada tempat khas dia. Bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia, seperti air kencing, urin. Urin tu air kencing dan tinja. Tinja ni najis lah. Bahan buangan jenis kumuh dan tinja. Dia dirawat di tempat yang khas lah. Baik, yang terakhir adalah sisa-sisa toksid. Sisa toksid seperti cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian seperti botol aerosol, cecair pemas makhluk perosak, cecair bateri dan asap kendaraan juga dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksid. Sisa toksid ni dia bahan yang dia dihapuskan di tempat yang khas. Malaysia ni ada beberapa tempat je untuk hapuskan bahan-bahan bertoksid ni lah. Kalau awak perasan pada botol ataupun pada bekas bahan toksid ni dia ada simbol-simbol ni. Nampak ni berhati-hati dengan bahan toksid. Berikut ialah simbol yang terdapat pada bahan toksid. Mudah terbakar, mengandungi bahan beracun yang menyebabkan jangkitan, mengandungi bahan yang mempunyai mikroorganisma berbahaya, mengandungi bahan buangan berasid dan boleh mengakis kulit dan tangan. Ni 4 simbol yang berbahaya pada sisa bahan toksid. Baik, ini adalah
Contoh bahan-bahan sisa toksid, asap kenderaan, bahan buangan industri, semburan racun perosak dan asap-asap dari kilang. Macam asap ni tak bolehlah dihapuskan, memang dia terbebas ke udara kan. Tapi sembur racun ni, bahan-bahan industri ni, pernah tengok berita kan, berita sungai tercemar, pembuangan sisa toksid yang haram. Tu punca lah tu. Sebenarnya pembuangan sisa toksid ni dia ada prosedur dia, kena ikut prosedur. Dia ada tempat dia. Sebab sisa toksid ni boleh merosakkan alam sekitar. Baik, seterusnya kita fokus. Baik, untuk yang ni pula kita akan lihat apa itu terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasikan. Cuba awak tonton video ni. Sarah melemparkan beg plastik yang mengandungi sisa makanan, kulit pisang dan botol kaca yang pecah ke dalam lubang di belakang rumahnya. Sarah kembali ke belakang rumah dengan ibunya selepas sebulan. Dia terkejut melihat beg plastik dan kaca yang pecah masih berada di dalam lubang. Tetapi, dia juga melihat sisa makanan dan kulit pisang yang hampir reput. Mengapakah sesetengah sampah mereput dan sesetengahnya kekal sama? Terdapat dua jenis bahan. Bahan yang mereput atau diuraikan oleh mikroorganisma dan bahan yang tidak boleh mereput atau diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan seperti sisa tumbuh-tumbuhan dan haiwan, makanan, kasut kulit, pakaian dan kertas boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan ini dipanggil terbiodegradasi. Mikroorganisma menguraikan bahan terbiodegradasi kepada nutrien. Nutrien kembali ke tanah untuk digunakan semula. Bahan-bahan seperti kaca, plastik, logam dan seramik tidak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan ini dipanggil tidak terbiodegradasi. Ia kekal di dalam persekitarannya. Okey, boleh faham Terbiodegradasi boleh diurai oleh mikroorganisma. Bermaksud boleh mereputlah sisa-sisa makanan, kertas, sisa-sisa daripada haiwan dan tumbuhan, kemudian baju-baju, tu semua boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Maksudnya boleh mereputlah dalam masa sebulan ke 2 bulan, dia akan hancur dan kembali ke tanah jadi nutrien kepada tanah. Tanah akan jadi subur lah. Tetapi bahan seperti kaca, plastik, logam dan seramik tidak boleh mereput ataupun tidak diuraikan oleh mikroorganisma. Dia akan kekal macam tu sampai bila-bila. Faham Dia memang tak boleh hancur. Itu kita panggil sebagai tidak terbiodegradasi. Boleh faham Boleh ingat? Terbiodegradasi dengan tidak terbiodegradasi. Okey Baik, rumusan. Okey, jenis-jenis bahan buangan yang telah kita belajar, sisa toksid, sisa makanan, sisa perkumuhan dan tinja, kaca, kertas, plastik dan juga logam. Okey, terbiodegradasi bermaksud boleh direputkan oleh mikroorganisma dan menjadi nutrien kepada tanah seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Tidak terbiodegradasi bermaksud tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma seperti kaca, plastik dan logam dan juga bahan seramik. Boleh Baik, tugasan Baik, untuk minggu ni tugasan dia mudah sahaja. Okey, tugasan dibuat di dalam buku sains panjanglah. Tulis hari dan tarikh. Okey, cuba lihat soalan 1. Senaraikan jenis-jenis bahan buangan yang telah kamu pelajari berserta dengan contoh dalam bentuk peta buih. Sebagai contoh yang cikgu berikan di sebelah ni jenis-jenis bahan buangan, contohnya kaca. Jenis kaca, apa contoh dia? Botol kicap, cawan, pinggan. Kemudian apa pula? Logam. Apa jenis dia? Besi buruk. Apa lagi? Macam-macam isi je kat dalam ni. Kemudian soalan yang kedua. Baik, tuliskan maksud terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi beserta contoh dalam
bentuk jadual seperti yang cikgu tunjukkan ni. Contoh 1. Terbiodegradasi, bahan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Apa contoh dia? Sisa makanan. Apa lagi? Begitu juga nombor 2. Faham Okey, baik. Itu saja untuk minggu ni. Okey, cikgu harap kamu jangan lupa isi borang kehadiran kamu. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Lagi satu, kalau ada apa-apa persoalan, WhatsApp je. Bukan WhatsApp. Hantar ke Telegram voice. Lebih mudah Cikgu akan balas cepat mungkin. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.